Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Kita lihat muka surat 98, baris yang keempat daripada bawah. Masih lagi di bawah tajuk membicarakan bagaimana cara ataupun kaedah untuk mendampingkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Sufyan Ats-Tsauri, betapa tiada aku ijtihad. Dia tidak berijtihad. Dan senya telah sampai akan daku bahwasanya ahli jannah dia dapat menggambarkan bagaimana keistimewaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ahli jannah, ahli syurga. Itu maksudnya. Adalah mereka itu di dalam tempat mereka, di dalam syurga. Allah Subhanahu wa taala dah sebut dalam suratul Bayyinah, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman wa 'amilus solihah, dan yang mengerjakan amal-amal kebaikan,
mereka itu adalah sebaik-baik manusia. Maka Allah Ta'ala berikan ganjaran setelah mereka beriman dan beramal saleh. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Allah Ta'ala kata, setelah mereka itu beriman dan beramal saleh, maka dia berikan balasan di sisi Tuhan mereka, di sisi Allah. Jannatu adn, syurga adnin, daripada 8 syurga orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatkan di dalam syurga Jannatu Adn. Bagaimana gambaran syurga Jannatu Adnin? Tajri min tahtihal anhar, bawah syurga tu mengalir air seperti air sungai yang cukup indah. Tetapi tidaklah digambarkan bagaimana rupa air itu. Apakah air itu berwarna biru ke, berwarna hijau ke, berwarna oranye ke? Tak ada, kita tak tahu. Tetapi air itu mengalir di bawah syurga yang putih bersih. Allah. Bukan itu saja, tuan-tuan. Khalidina fiha abada. Allah. Kekal mereka itu di dalamnya buat selama-lamanya. Ini ganjaran Allah khusus kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Oleh itu, tuan-tuan, para jemaah sekalian, di saat kita berada dalam bulan Zulhijjah ini, rebutlah peluang dengan kita memperbanyakkan amal ibadah. Selain daripada yang fardu, yang sunat-sunat, yang diantaranya kita melakukan sembahyang-sembahyang sunat, kita bersedekah, kita membaca Al-Quran, dan kalau mampu kita berpuasa sunat. Lebih-lebih lagi pada 8 dan 9 Zulhijjah. 8 Zulhijjah hari Tarwiyah, 9 Zulhijjah hari Arafah. Sunat bagi mereka yang tidak menunaikan fardu haji, berpuasa pada hari Arafah ketika para jemaah berwukuf di Arafah. Jadi insya-Allah tahun ini kalau Aidil Adha itu jatuh pada hari Jumaat, 8 Tarwiyah hari Rabu, kemudian 9 Zulhijjah hari Arafah pada hari Khamis. Kalau mampu, puasalah. Lebih-lebih lagi pada hari Arafah, hari Khamis. Bukan sahaja dapat ganjaran pahala berpuasa hari Arafah,
kita dapat 2 ganjaran pahala, iaitu berpuasa pada hari Khamis. Nabi SAW telah menyebut di dalam beberapa potongan hadis berhubung dengan ganjaran pahala man sama yauma Arafah. Pahala bagi sesiapa yang berpuasa pada hari Arafah 9 Zulhijjah. Apa kata Nabi, tuan-tuan? Wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama yauma Arafah ghufira lahu dhanbun sanataini mutatabi'atain. Rawahu Abu Ya'la wa rijalu sahih. Hadis sahih. Hadis daripada Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu, kata dia, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama yauma Arafah, barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah. InsyaAllah tahun ini kalau hari Jumaat 10 Zulhijjah, hari Khamis. Apa ganjarannya, tuan-tuan? Ghufira lahu dzambun, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya, bagi orang yang berpuasa ini dosa-dosa dia. Sanataini mutatabi'atain, selama 2 tahun berturut-turut. Allahu Akbar. Sehari dia berpuasa pada hari Arafah, 2 tahun, sanataini mutatabi'ataini ghufira lahu, diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu hadis. Kemudian hadis yang kedua, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama yauma Arafah ghufira lahu sanatun amamahu wa sanatun khalfahu wa man shama Ashura ghufira lahu sanatun. Rawahu Tabarani bi isnadin hasanin. Hadis hasan, yang tadi hadis sahih. Hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, ghufira lahu sanatun amamahu, diampunkan baginya oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosanya. Amamahu, sanatun amamahu, setahun ke hadapan. Wa sanatun khalfahu, dan setahun terkemudian. Ini yang dikatakan sanataini mutatabi'ataini, 2 tahun berturut-turut, insya-Allah Allah Taala ampunkan dosa bagi mereka yang berpuasa pada hari Arafah. Sanatan amamahu, setahun ke hadapan, wa sanatun khalfahu, setahun terkemudian. 2 tahun, tuan-tuan, Allah Ta'ala ampunkan dosa. Allah nak menunjukkan kepada kita besarnya ganjaran pahala puasa pada hari Arafah, walaupun sehari. Kemudian Nabi sambung lagi,
Wa man sama Ashura ghufira lahu sanatun. Dan barang siapa pula berpuasa pada hari Ashura 10 Muharram, ghufira lahu sanatun, diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala setahun lagi. Maknanya kalau dalam bulan Zulhijjah diambil kesempatan dengan izin Allah berpuasa pada 9 Zulhijjah hari Arafah, dah 2 tahun, setahun ke hadapan, setahun ke belakang, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Dia berpuasa pada 10 Muharram Yaum Ashura, setahun lagi Allah Ta'ala ampunkan dosa. Maknanya dalam tahun itu 3 tahun dah Allah Ta'ala ampunkan dosa. Belum lagi ibadah puasa yang lain. Tapi jangan kita ambil kesempatan, oh Allah Ta'ala dah ampunkan dosa 3 tahun, bolehlah kita beli nombor, balon oleh malaikat. Jadi maknanya tuan-tuan, ambillah ganjaran pahala seumpama itu ketika kita masih sihat ni. Sebab puasa bergantung kepada kesihatan. Kalau kita tak sihat, payah tuan-tuan. Ambillah. Tapi selalu saya beritahu, sebab ini adalah ibadah sunat. Bila ibadah sunat, jagalah ketertiban dia supaya tidak timbul unsur-unsur riya, sum'ah. Kerana apa? Kalau ada unsur-unsur riya berdetik di dalam hati, seolah-olah kita ni hebat, rajin berpuasa sunat, bimbang-bimbang ada syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Itu sebabnya kalau kita berpuasa sunat, kalau hari-hari lain lepas sembahyang subuh kita singgah ke kedai mak janda, makan roti tampan, teh tarik, telur goyang, hari kita puasa tu janganlah. Jangan juga singgah juga walaupun berpuasa. Bimbang-bimbang ada pula kawan yang memang dah biasa minum. Kawan kata, "Ai, engkau tak order hari ni ke? Lalu engkau lah yang paling cepat." Dia jawab, "Maaflah, hari ni aku berpuasa. Hari ni 8 Zulhijjah, aku puasa Tarwiyah. Esok insya-Allah 9 Zulhijjah aku nak puasa Arafah." Tidak macam kau asyik menterdarah saja. Ini yang kita tak hendak. Timbul unsur-unsur riya. Kalau kita berpuasa lepas subuh baliklah, ataupun i'tikaf di masjid, baca Al-Quran, sembahyang sunat isyraq, sembahyang sunat duha. Allah habis. Ambillah tuan-tuan. Sebab tahun hadapan belum tentu kita bertemu dengan bulan Zulhijjah. Belum tentu tuan-tuan. Mana tahu 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah tahun ini adalah tahun yang terakhir bagi diri kita. Allah. Baik. Maka menerangkan bagi mereka itu ahli syurga cahaya nur yang amat menerangkan syurga yang 8 tu. 8 tingkat syurga. Terang benderang
Jika menyangka mereka itu bahawasanya nur itu tadi, yang demikian itu adalah nur daripada pihak Tuhan, maka tunduk sujud mereka itu siapa dia? Ahli syurga. Maka menyeru yang menyeru bahawasanya, apa kata dia? Angkat kamu kepala kamu, tiada yang engkau sangka itu, sesungguhnya iaitu nurun jariyah. Kerana apa dia kata? Apabila dah masuk dalam syurga, dah diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga, dah tak ada lagi soal untuk beribadah. Hanya dalam syurga menikmati segala keindahan, kenikmatan, nikmat yang tidak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya beritahu sebelum ini, seseorang dalam syurga akan berkhidmat kepadanya sampai 1000 makhdum. Apa makna makhdum? Orang yang berkhidmat kepada dia. 1000 orang bagi setiap seorang ahli syurga. Kemudian dia berkahwin dengan hurul ain. Siapa dah hurul ain? Anak bidadari yang muda-muda, ibarat seperti kanak-kanak yang belum baligh, tuan-tuan. Allahu akbar. Tuan-tuanlah agaknya umur dah 60, 65, 70, tiba-tiba ada anak dara umur 17 tahun tawar diri, ajak berkahwin. Tuan-tuan dah 70 dah, bongkok-bongkok dengan tongkat. Agak-agaknya kahwin dengan anak dara umur 17 tahun. Tongkat pun dah lupa Ustaz. Tak mana letak tongkat. Jadi cergas dia. Allahu Akbar. Ini diceritakan sifat ahli syurga itu. Dia merasa cukup nikmat apabila bersama dengan hurul ain. Ini keistimewaan. Itu yang kadang-kadang orang sebut, tak apalah, tak kahwin di dunia, esok syurga kahwin dengan bidadari, muka tak pemalu. Mayat melintang pukang nak kahwin dengan bidadari. Tengok tu, disebut tiada yang kau sangka itu, sesungguhnya iaitu nurun jariyah, cahaya yang berlari. Tersenyum ia pada muka suaminya. Nak ceritakan bagaimana orang dalam keadaan suami isteri dalam syurga. Allahu Akbar. Tiada memberi mudarat orang yang adalah Firdaus itu kediamannya, barang yang menanggung daripada kusut-kusut dan kepecikan. Maknanya dah masuk dalam syurga itu tidak ada masalah lagi dah. Dalam keadaan aman, tenteram, tak ada sibuk nak fikir-fikir. Tenang dalam syurga. Teringin nak makan, datang dengan pelbagai nikmat yang Allah Ta'ala sediakan, yang tak tergambar kita.
kenikmatan. Itu sebabnya dah tak ada lagi nak fikir-fikir perkara-perkara yang kusut dan perkara-perkara yang menyusahkan. Sekarang ni tuan-tuan, kita duduk dalam dunia, walaupun kita kaya raya, banyak wang ringgit kita, melimpah ruah harta kita, tak senang tuan-tuan. Apa dia yang tak senang? Tidur malam payah sangat nak lena. Orang lain boleh tidur 3-4 jam, 5-6 jam. Ini 1 jam pun payah. Esok jumpa doktor. Tuan doktor, tolonglah pakcik. Kenapa pakcik? Pakcik payah nak tidur. Berilah petunjuk ubat ke apa ke. Yang mahal-mahal pun tak apa, pakcik boleh bayar. Senang doktor kata. Baguslah pakcik kalau tak boleh tidur. Pakcik boleh beramal ibadah, boleh bertahajud, boleh berzikir, boleh baca Quran. Si tua dia kata, menyampah. Aku ingat bolehlah diberi ubat penenang supaya boleh lena tidur. Tengok tuan-tuan. Kadang-kadang banyak duit, tapi tak ada selera nak makan. Nak makan roti tampal sekeping pun payah, terkial-kial nak habis. Tengok. Engkau lihat akan dia berjalan keadaan khusyuk, takut membesarkan. Kepada masjid berjalan antara sepotong kain. Hai nafsu, apa kamu sabar atas apa? Senya telah hampir bahawa berhadap kamu, kemudian daripada memberi belakangnya. Nak ceritakan itulah kenikmatan. Bagi siapa? Bagi ahli syurga. Allahu Akbar. Baik. Kataku, maka apabila adalah edaran pekerjaan ubudiyah atas 2 perkara. Tengok. Nak melahirkan diri kita ini sebagai hamba Allah, ubudiyah. Nak beritahu kita ini tarafnya sebagai seorang hamba. Apa dia kata? Pastikan 2 perkara. Kalau kau nak selamat, engkau nak jadi hamba yang selamat, sejahtera di dunia dan akhirat. Apa dia? Yang pertama, mendirikan taat, dan yang kedua, menegahkan daripada maksiat. Itu pengarang kitab ni kata. Nak melahirkan kau seorang hamba ubudiyah, yang dikatakan arrafallahu arrafa nafsa. Nak kenal Allah, engkau kenal diri engkau. Kalau engkau kenal diri engkau sebagai seorang ubudiyah, hamba Allah, maka mahu tidak mahu, yang pertama, hendaklah engkau taat kepada Allah. Tengok tuan-tuan. Jadi maknanya kalau dia tidak taat kepada Allah, boleh dikata dia iktiraf dia sebagai hamba Allah. Oleh itu hendaklah kita taat, mendirikan ketaatan dan menegah daripada maksiat. Dan yang demikian itu tiada sempurna daripada nafsu ini yang amarah bisu. Tengok tuan-tuan, disebut di samping mendirikan ketaatan kepada Allah, menegahkan diri daripada melakukan maksiat, tak cukup. Tiada sempurna, dia kata, kecuali kawal nafsu yang amarah. Itu yang kadang-kadang walaupun dia seorang ahli ibadah, dia mengaku diri dia sebagai hamba Allah, dia sembahyang, dia puasa,
tapi nombor beli juga. Sebab dia tidak kontrol nafsu ammarah dia. Disebut ini. Melainkan dengan menyukakan. Maknanya suka dia nak lawan nafsu ammarah tadi. Disebut di sini pertama menyukakan. Suka apa? Dengan taat kepada Allah dan menegah diri daripada maksiat. Itu pertama. Suka sangat dia beramal ibadah. Dah lepas sembahyang fardu subuh, tertunggu-tunggu bilalah nak masuk zuhur ni. Suka sangat. Termasuk juga ibadah-ibadah yang lain. Suka sangat untuk bersedekah. Tuan-tuan, sedekah yang paling afdal, yang paling barakah. Pertama, dia ada tingkat-tingkat dia. Sedekah kepada mak bapak. Yakinlah keberkatan kita bersedekah kepada mak bapak. Malam nanti tuan-tuan telefon, mak, abah, lepas Isya nanti saya datang. Mak abah siap-siaplah. Saya nak bawa mak dan abah pergi makan. Jadi mak tak payah masak. Tak payah masak. Kita makan kat luar. Seronok ayah kita, mak kita. Sampai kat restoran, tanya abah nak makan apa. Dia pun duk tengok menu. Mak pun duk tengok menu. Abah kata, abah nak makan ni. Nak makan apa abah? Nak makan sup ekor dengan tongkat ali. Abah kata. Mak dia menjeling dia. Anak tanya, mak nak makan apa pula? Oh, mak nak makan giabok dengan apa tu? Yang ayah tadi tongkat ali, dia kaki Fatimah. Melawan dulu. Si anak kata, hebat juga orang tua. Tak apa tuan-tuan. Sebab besar ganjaran dia. Sebab dia teringin nak makan. Itu yang dia katakan keberkatan. Tuan-tuan dah dapat gaji dah. Amal ni telefon, cakap dengan mak ayah. Jom mak kita pergi makan kat luar. Jom ayah. Itu yang pertama. Besar barakah dia. Yang kedua, besar barakahnya kita bersedekah kepada orang yang hampir dengan kita. Siapa dia? Anak isteri kita, anak ataupun suami kita, isteri kita, anak-anak kita, adik-beradik kita. Ajak mereka makan sedap-sedap. Bukannya setiap hari, sebulan sekali ke, 2 bulan sekali ke. Yang ketiga siapa? Anak yatim. Besar ganjaran pahalanya kalau kita bersedekah. Yang keempat siapa? Al-fuqara wal masakin. Tengok tuan-tuan. Buatlah lebih-lebih lagi dalam bulan Zulhijjah ni. Ambil keberkatan, digalakkan kita bersedekah kepada mak bapak kita, pak mentua, mak mentua. Kalau dah tak ada tu, Ustaz, saya dua-dua tak ada, sebelah saya pun tak ada, pak mentua, mak mentua pun tak ada. Cari yang baru. Oh, susah. Cari yang baru. Dapat pak mentua baru, mak mentua baru. Allah Akbar. Baik. Yang kedua, menggemarkan. Tengok tuan-tuan.
Bila kita lawan nafsu ammarah tadi, gemar untuk beribadah, suka untuk beribadah. Kemudian yang ketiga, menakutkan. Sentiasa diri itu rasa takut nak buat dosa dan maksiat, memikirkan azab Allah. Takut rasanya, terbayang oleh kita. Itu sebabnya dia ceritakan, tuan-tuan, orang yang mati. Kita ni kalau menjadi mayat yang terbujur, dahulu saya dah beritahu, kita tahu siapa yang memandikan kita, yang mengkapankan kita, yang menyembahyangkan kita, yang mengusung jenazah kita, yang memasukkan jenazah kita ke liang lahat. Mayat ini tahu. Bahkan kalau diberikan kesempatan, tetapi belum pernah lagi diberikan kesempatan. Katakanlah isteri sebalik tabir itu meratap, meraung, menangis. Kalau diberikan kesempatan, dia akan bangun, tuan-tuan. Dia akan selak tabir tu. Oh Joya, sebab apa engkau ni menjerit-jerit, meraung-raung? Janganlah berpura-pura, lepas ni banyak harta aku tinggalkan. Dan begitu juga apabila jenazah telah diletak di dalam pengusung, nak diusung ke tanah perkuburan, bersuara mereka, tuan-tuan. Allah, janganlah tinggalkan rumah aku, janganlah tinggalkan harta aku. Merayu dia. Semua suara itu didengari oleh makhluk kecuali jin dan manusia. Jin dan manusia tidak dengar rayuan si mayat. Kucing pemeliharaan dia dengar, makhluk-makhluk yang lain dengar rayuan tuan dia. Allah. Dan si mayat ini pun melihat siapa yang mengusung, sama ada anak-anak dia ataupun rakan-rakan dia. Dia pandang rakan dia. Apa kata dia? Hari ini, saat ini, engkau hantar aku, engkau usung aku ke tanah perkuburan. Tetapi engkau selepas itu engkau tinggalkan aku. Siapa kata? Kata mayat. Bukan sahaja dia berkata kepada teman-teman dia, dia akan berkata kepada anak isteri dia. Engkau datang ramai-ramai, kaum kerabat, dia beritahu. Engkau datang ramai-ramai, engkau usung jenazah aku, engkau hantar ke tanah perkuburan, engkau masukkan aku ke liang lahat, engkau kambus aku, tapi sayangnya engkau tinggalkan aku selepas ini. Memang betul, tuan-tuan. Walaupun kawan rapat, walaupun suami, walaupun anak, seorang ayah, tetap ditinggalkan kita. Anak isteri kita belum sampai ke rumah, dalam perjalanan balik daripada mengkebumikan kita, dalam tengah jalan dia dah bersembang. Berapa banyak buku bank ayah kau? Berapa banyak geran ayah kau? Belum sampai ke rumah lagi, tuan-tuan. Mana agaknya ayah kau letak? Dah membicarakan harta, belum sampai di rumah. Ini siapa kata? Mayat. Mayat itu akan berkata. Dan perkataan itu semua didengari oleh makhluk kecuali jin dan manusia. Allah. Baik, kemudian menahankan dia daripada nafsu amarah tadi dan mengharapkan dia. Itu ada kata rajak, mengharapkan pertolongan Allah. Apa dia? Kalau dia boleh lawan nafsu dia, dia rasa takut, rasa suka, rasa gemar nak beribadah. Baik. Dan juga mentakhwifkan. Apa makna mentakhwif? Iaitu menakutkan.
Ini maknanya dia lawan nafsu dia tadi. Baik. Maka bahawasanya binatang yang liar. Tengok tuan-tuan. Dia bagi contoh. Maka bahawasanya binatang yang liar berkehendak kepada yang menuntut, yang menarikkan dia, yang menambatkan dia, binatang yang liar. Dan kepada yang menghalau, yang menjalankan dia, binatang yang liar tadi, apabila jatuh di dalam lubang, maka terkadang berkehendak kepada memukul dengan cemeti daripada satu pihak. Dia dah liar, kemudian jatuh pula di dalam lubang, mahu tak mahu kena pukul dengan cemeti. Supaya apa? Dia boleh keluar balik. Kena pukul. Ditarik tak nak ada. Nak beritahu kepada kita orang yang liar. Baik. Dan mensewakan akan baginya dengan syair pada satu pihak yang lain. Apa maksudnya tuan-tuan? Kadang-kadang apabila dia ni liar, dia ibaratkan binatang yang liar, yang terpaksa kita tambat, yang terpaksa kita ikat, yang kadang-kadang terpaksa dipujuk dengan syair. Apa dia? Dipujuk dengan gandum. Nak menjinakkan dia. Allahu Akbar. Itu yang kadang-kadang ada juga manusia dipujukkan macam tu. Tak apalah, sebab benda yang baik. Nak ajak orang datang ke masjid, kau tidak payah sangat. Duit masjid banyak, terfikir oleh jawatan kuasa. Kan bagus kalau kita buat ada makan-makan. Malam Jumaat kita buat makan-makan. Kita buat bubur ke, buat apa ke. Nak ajak orang kampung datang. Buat bubur kacang, orang tak hirau. Alah, rumah aku banyak bubur kacang. Ada juga manusia macam tu. Masjid buat bubur lambuk, lagi tak hirau. Tiba-tiba masjid kata, jom kita buat kambing golek. Habis orang kampung turun, tuan-tuan. Tak salah. Kerana mungkin ada yang macam tu, yang kena pujuk. Itu yang ada beberapa buah masjid di wilayah persekutuan nak pujuk kanak-kanak ni datang solat subuh berjamaah. Yang sekolah rendah bagi RM2, yang sekolah menengah bagi RM5. Ramai budak datang, tuan-tuan. Kita kalau kat masjid ni yang umur 60 ke atas, kalau datang sembahyang subuh berjamaah sehingga dengar kuliah subuh, jawatan kuasa beri RM20. Ramai tuan-tuan datang. Penuh masjid. Minggu yang kedua tak boleh bayar dah, kata. Habis dah duit dah. Yang bertongkat-tongkat pun datang juga RM20. Siapa nak bagi? Contohnya. Ini yang nak pujuk orang yang liar-liar tadi. Maka diumpankan dengan syair, dengan gandum, hingga bangkit ia binatang yang liar tadi daripada lubang itu, dan keluar nafsu daripada ia. Allahu Akbar. Dan begitu juga dia buat contoh. Dan bahawasanya, sikit lagi nak berhenti. Dan bahawasanya kanak-kanak yang pemalas tiada hendak pergi kepada tempat mengaji, melainkan dengan diharapkan dengan pemberian daripada dua ibu bapanya. Ada juga macam tu. Dan menakuti daripada gurunya. Engkau kena pergi. Si bapa kata engkau pergi. Ayah bagi RM2 sekali pergi. Yang tok guru kata jangan kau tak datang. Tak datang siap. Maka datang juga dia mengaji. Maka demikian pula nafsu itu seperti binatang. Allahu Akbar. Ada pengarang kitab kata.
Maka demikian pula nafsu itu seperti binatang yang jatuh di dalam lubang dunia, maka takut ia akan cemetinya dan yang menghalaukannya, dan dia mengharapkan syair gandum itu dan paulnya yang menuntut akannya. Dan begitu juga dia kata seperti kanak-kanak yang pemalas disuruh pergi ke tempat mengaji, iaitu ibadah dan takwa, maka menyebutkan seksa dan neraka menakutkannya, dan menyebutkan syurga dan sawab pahala dicintakan dan digemarkannya. Maknanya tuan-tuan, kanak-kanak diberi contoh kepada kanak-kanak. Kalau dia malas mengaji, mak bapak upah. Sekali kau pergi RM5 ngaji budak tu. Atau dia takut dengan tok guru dia datang juga. Ibarat manusia macam itulah tuan-tuan. Kalau dia tidak kawal nafsu ammarah dia. Tapi kalau dia dah kawal elok, kita ceritakan, kau pergilah yang tempat mengaji, kerana mengaji itu satu ibadah, melahirkan insan yang bertakwa. Kemudian sebut lagi, kalau buat jahat begini seksa dia, kalau buat baik begini ganjaran pahala. Itu caranya tuan-tuan, nak menjinakkan nafsu-nafsu yang liar. Bukan senang. Itu sebabnya wal mau'izatil, gunakan bil hikmah kalau kita beritahu sesuatu. Maknanya kena pujuk cara yang terbaik. Jangan kita perli-perli dia. Kawan tu dah lah pertama kali datang ke masjid, perli pula. Air lama tak nampak. Ini baru datang, terbiar agak terencat kawan tu nak datang. Bila dia datang kata bagus, lain kali datang lagi. Kita kat masjid pun ada jamuan. Seronok. Itu mana cara memujuk tuan-tuan. Dalam kitab ni dia tunjuk bagaimana kanak-kanak yang malas untuk mengaji, pujuk dia macam tu. Jadi cukuplah setakat itu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat kita manfaatkan dalam kehidupan seharian. Mudah-mudahan jadilah kita insan-insan yang bertakwa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana khati'atina wa jahlina fi amrina wa ma anta na'lamu bihi minna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.